Pernah tak kita dengar tentang kisah seorang yang paling akhir sekali masuk ke syurga, iaitu seorang yang paling akhir sekali dikeluarkan daripada api neraka, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain, yang mana diceritakan bahawa orang yang terakhir sekali keluar daripada api neraka wal'iyadzubillah adalah seorang yang bila mana dia dikeluarkan, dia minta untuk dikeluarkan daripada api neraka, lalu Allah Azza wa Jalla pun kabulkan dan dia keluar daripada api neraka dalam keadaan yang sekejap berjalan, sekejap merangkak, sekejap berjalan, sekejap tersungkur. Dan bila dia keluar saja daripada api neraka, dia pun sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ataupun Tabarakallah yang telah menyelamatkan aku daripada api neraka. Dia dah cukup happy. Maksudnya bagi dia, kalau dapat selamat sahaja daripada api neraka, itulah apa sahaja yang diinginkan. Sebab terlalu ngeri sekali, terlalu dahsyat sekali seksaan dan azab yang dia rasakan di dalam api neraka. Kemudian bila keluar daripada api neraka, dia ternampak di jauh sana ada sepohon pokok, yang mana di bawahnya ada mata air yang sangat indah. Bila dia nampak pokok itu, dia pun minta kepada Allah Azza wa Jal. Dia kata, ya Allah, perkenankan satu permintaan aku, yang mana aku cuma ingin disampaikan ke pohon sana itu sahaja, dan aku tidak akan minta apa-apa pun selain daripadanya. Jadi Allah kata, kamu tidak akan minta apa-apa pun selain daripada itu? Betul, aku berjanji aku tak akan minta apa-apa dah selain itu. Maka Allah sampaikan lelaki tersebut, Allah izinkan lelaki tersebut pergi kepada pohon tersebut, dan dia minum mata air di bawahnya. Dan setelah dia duduk, bagi dia rasa cukup lah. Dia nak, setelah dia diazab selama ni dengan azab yang terlampau ngeri, dapat rehat dekat sebatang pokok tu pun bagi dia dah cukup nikmat. Dan bila dia tengah berehat lepas dia minum mata air tu, dia nampak daripada jauh ada lagi sebatang pohon pokok di depan pintu gerbang syurga. Dia terus lupa, bila dia tengok nikmat pohon tu, dia terus lupa nikmat yang sekarang ni dia ada, sampai dia lupa janji dia yang dia dah buat dengan Allah. Dia kata, ya Allah, boleh tak engkau sampaikan aku ke pohon tersebut? Aku dapat sampai kat pohon depan gerbang syurga tu pun dah jadi. Maksudnya dia kata, aku tak minta pun untuk masuk ke dalam syurga, cukup kalau aku boleh sampai ke pohon tersebut. Maka Allah Azza wa Jal, kamu dah lupa ke apa yang telah kamu janji? Lelaki tu kata, dia dah tak peduli dah, sebabkan terlampau indah dan dahsyatnya pohon yang dinampak tu. Dia kata, okey, sekali ni sahaja ya Allah, perkenankanlah supaya aku boleh sampai ke pohon tersebut. Allah Azza wa Jal tahu bahawa hambanya ini tak akan mampu untuk nak memiliki dirinya sendiri, sebab terlampau terpersona dengan keindahan tersebut. Jadi Allah izinkan lelaki tersebut sampai ke pohon depan syurga tu, dan dia pun datang ke pohon syurga tu, dia minum mata air, dia terus kata terasa begitu besar nikmat yang dia rasakan. Dan bila sampai ke pohon tersebut, maka pohon tersebut depan pintu syurga, dan dia terdengar suara-suara ahli syurga yang berada dalam syurga, sampai dia terlupa nikmat yang sekarang ni dia ada. Dan dia minta, ya Allah, tolonglah, bagilah ke aku kebenaran untuk aku masuk dalam syurga. Kan? Sebab bila dia dengar nikmat ahli syurga, dia dah terus lupa lah nikmat yang dia ada sekarang. Jadi Allah kata, bukankah kamu dah berjanji kamu tak akan minta apa-apa permintaan selain daripadanya? Dia kata, ya Allah, aku dapat masuk pun jadilah. Macam kita kan, kadang-kadang kita rasa kalau kita boleh masuk je dekat hujung syurga pun dah jadilah, asalkan kita tak masuk dalam neraka. Allah izinkan, belum masuk dalam syurga lagi, Allah tanya lagi. Allah kata, kamu nak tak kalau aku gantikan kamu dengan dunia dan seisinya? Maksudnya tak payah masuk syurga, tapi kamu akan dapat nikmat kamu di dunia dulu, yang kamu akan jadi orang paling kaya dekat dunia, bahkan berganda-ganda lagi. Ibnu Mas'ud yang riwayatkan kisah ni pun tergelak bila mana diriwayatkan kisah ni.
Jadi sahabat pun tanya kepada dia kenapa dia gelak. Jadi Ibn Mas'ud kata sebab dia nampak Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ni, baginda gelak. Sebab mengenangkan kisah di dalam hadis ni, lelaki ni macam merayu-rayu, meminta-minta. Sampai kan bila dia dengar Allah Azza wa Jal argue dengan dia macam tu, dia kata atahza'u bi, adakah kamu mempermainkan aku wahai Tuhan, sedangkan kau adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam semesta yang maha berkuasa. Jadi seolah-olah macam Allah ingin bergurau dengan lelaki tersebut. Dan akhirnya Allah mengizinkan lelaki tersebut untuk masuk ke syurga. Jadi subhanallah, kat sini kita boleh tahu betapa besarnya nikmat syurga yang tak mampu untuk nak kita bayangkan. Kalau di dunia ini kita rasa bahawa apa yang kita ada sekarang daripada harta dunia ini sudah begitu nikmat, kita tak akan boleh imagine betapa cantik dan indahnya syurga Allah yang telah disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah sebut dalam sebuah hadis qudsi, a'adattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah janjikan kepada orang-orang hamba-hamba aku yang salih ini syurga yang tidak mampu kamu terbayang, tak mampu kamu terlintas dalam hati kamu, tidak pernah kamu melihat dengan mata kamu, dan tidak pernah kamu mendengar dengan telinga kamu. Betapa dahsyat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kamu tak akan tahu apa yang telah disembunyikan kepada kamu. Nikmat-nikmat syurga ni subhanallah, tak mampu kita imagine. Dan kalau Allah dalam hadis sebut syurga itu bangunannya dibuat daripada emas dan perak, tanahnya dibuat daripada za'faran, simennya dibuat daripada itu, ini, yang mana ia tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia ni. Itu hanya satu perumpamaan untuk nak mendekatkan gambaran. Cuba kita bayangkan sungai di syurga yang Allah sebut dalam Al-Quran, kan? Min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min laban min asalin musaffa. Ya Allah kata sungai-sungainya ada yang dibuat daripada air yang tidak berubah, ada yang dibuat daripada susu, ada yang dibuat daripada arak, ada yang dibuat daripada madu. Tetapi apa yang Allah sebutkan itu tidak akan sama dengan apa yang di dunia. Kalau di dunia ni madu ni melekit-lekit, susu ni mungkin putih, tapi di syurga nanti wallahu ta'ala a'lam. Kita tak perlu sibukkan untuk nak membayangkan nikmat di syurga. Apa yang dituntut kepada kita semua adalah untuk kita meraih syurga Allah. Kita berusaha sebaik mungkin untuk nak menunaikan segala apa yang dituntut kepada kita. Cukuplah. Manusia yang paling mendapat nikmat yang paling kerdil di syurga nanti jauh lebih berganda nikmat mereka daripada orang yang paling hebat dan paling kaya, paling dikurniakan nikmat di dunia ini. Moga-moga Allah kurniakan kita semua syurganya yang kekal abadi.